Jadi sebab itu dia cerita, kita akan bertanding bersendirian. Kita akan pastikan bahawa kita akan menunjukkan bahawa parti kita, parti Islam ini dibantu oleh Allah. Malaikat akan turun mengundi kita. Malaikat dengar dia berucap. Malaikat dengar, saudara. Ya, masa dia ceramah tu malaikat dengar. Ya, sebab di kiri kanan dia pun ada malaikat. Kiri kanan ustaz ni. Bukan kiri kanan kita saja. Kiri kanan dia pun ada malaikat. Malaikat dengar. Kalau malaikat masa tu boleh nak bersuara, dia boleh bersuara aja. Apa kebangang kan lebay. Kalau kau nak politik lah, jangan nama aku kau babit kan, kita malaikat. Kan? Bukan nak politik lah. Yang kau pergi tunggang nama aku, jual nama aku, nak cari undi. Ni pasal apa? Kau ingat kami ni malaikat ada masa ke? Nak join politik kau orang? Kami malaikat ni ada masa ke? Nak celup-celup jari berbaris nak mengundi kau orang? Tuhan turunkan cipta malaikat. Tuhan bagikan tugas jaga makhluk, jaga manusia ini. Bukan nak kira jaga undi pompas. Ada amanat yang besar lagi yang Tuhan bagikan kepada kami, kata malaikat. Bukan nak tentukan kau mengundi, nak datang undi pos lah, undi awal lah. Itu kadang-kadang kita melihat yang menjadikan Islam ini dipandang hina, dipandang seperti tidak ada maruah dan diketawakan oleh bukan Islam. Kerana ustaz-ustaz macam ini bawa cerita yang macam ini, merendah-rendahkan Islam, melihat Islam ni seperti tak ada nilai. Bayangkan kalau dah orang bukan Islam, bila dia bercakap tentang ada malaikat akan turun mengundi apa semua, ini benda-benda yang lepas tu dia kata apa? Oh, ini takdir kalau Tuhan nak tolong, Tuhan boleh tolong, dia kata. Boleh je malaikat turun. Memang pun. Kalau kita nak bagi tahu alasan itu, kalau Tuhan nak bantu PAS, Tuhan boleh bantu. Memanglah. Kan? Tak ada pilihan raya pun. Kalau Tuhan nak tentukan PAS jadi kerajaan, boleh. Tak ada pilihan raya pun boleh. Kan? Boleh. Kalau nak pakai hujah kuasa Tuhan. Kalau pakai hujah itu. Kalau pakai hujah yang tu, kita boleh sebut kalau Tuhan ni nak jadikan Haji Hadi tu tiba-tiba jadi muslimat. Kan? Tiba-tiba jadi perempuan. Boleh. Kalau Tuhan nak buat. Kan? Jadi kita manusia bukan diajar macam itu. Kita berpolitik ke, hidup ke, berkejaya ke, jangan semuanya kita kata kalau Tuhan nak. Memanglah. Keimanan kita pada Tuhan, tapi Tuhan juga bagi kita otak. Tuhan juga bagi kita otak dan untuk berfikir. Tuhan juga suruh kita cari ilmu untuk kita berfikir. Kan? Kalau kita dalam politik Malaysia, kalau hanya kau dengan emosi dan semangat nak menyatakan bahawa kita parti Islam, kita walaupun kita tak ramai, kita nak memerintah, nak buat hudud dekat Malaysia ni, kita akan bertanding paling raya dan kita minta malaikat tolong kita, kita yakin malaikat akan tolong kita. Tak boleh macam itu berjuang. Tak boleh. Nak berjuang, nak melaksanakan Islam bersungguh-sungguh, kena berusaha bersungguh-sungguh. Tak boleh dengan hanya jual kepada walaon. Korang kena sokong aku, korang kena sokong parti Islam. Sebab kita nak buat hudud. Macam mana nak buat hudud? Kita kena jadi kerajaan lah. Macam mana nak kerajaan? Kita kena menang pilihan raya lah. Macam mana nak menang pilihan raya? Tak apa, tak masalah. Malaikat akan turun bantu kita. Kalau itulah hujahnya, saudara, sampai kiamat tak terlaksana Islam. Sepatutnya kita kena bagi tahu penyokong kita. Kita kena bagi tahu ahli-ahli kita. Kalau betul kita nak laksanakan Islam, diperintahkan oleh Allah SWT, kita nak laksanakan hudud contoh. Nak sangat nak buat hudud ni. Tak ada air pun tak apalah. Rumah tak ada air pun tak apalah. Hidup miskin merempat pun tak apalah. Tak ada pekerjaan pun tak apalah. Gaji nak buat hudud. Katalah nak buat juga hudud. Macam mana cara nak buat hudud? Kena jadi kerajaan. Tak jadi kerajaan tak boleh. Terbukti PAS pernah bersama dengan UMNO tahun 70-an. Jadi kerajaan PAS ni. Tapi dia bersama dengan Barisan Nasional. Siapa Perdana Menteri? Barisan Nasional. Boleh buat hudud tak? Tak boleh. PAS gunakan alasan, kami bukan Perdana Menteri. Kami bukan memerintah bersendirian. Kami memerintah bersama dengan Barisan Nasional waktu itu. Kemudian PAS jadi kerajaan lagi sekali. Pernah kita buat atap. Melalui pengkhianatan. Bersama dengan Bersatu. Jadi kerajaan juga. Boleh buat hudud tak? Tak boleh juga, saudara. Apa alasan dia? Kami bukan Perdana Menteri. Kami bukan memerintah sendirian. Itu alasan dia. Dia ada alasan. Walaupun jadi kerajaan. Dulu alasan dia tak jadi kerajaan. Macam mana kami nak buat hudud? Kami bukan kerajaan.
Bagi peluang je kajian. Macam mana kami nak buat hudud? Kami bukan Perdana Menteri. Dia pula. Dia kan bagi alasan. Walaupun kerusi dia paling banyak waktu itu, berbanding dengan bersatu, dia paling banyak. Tapi dia tak nak Perdana Menteri. Sebab apa tak nak Perdana Menteri? Pasal dia tahu dia tak layak. Kan? Macam mana Haji Hadi nak jadi Perdana Menteri? Haji Hadi nak jadi menteri macam mana? Orang tanya lain, dia jawab lain. Orang kata tax, dia kata taksi. Jadi orang macam ni tak boleh jadi Perdana Menteri. Memalukan. Sebab itu dia sendiri pun tak mahu. Pernah saudara dengar PAS mencalon Haji Hadi jadi Perdana Menteri? Semenjak parti PAS ditubuhkan tahun 1991, pernah tak saudara dengar Haji Hadi PAS mencadangkan Haji Hadi sebagai Perdana Menteri? Pernah dengar? Tak ada kan? Sebab mereka tahu pimpinan mereka memang tidak layak untuk memimpin negara. Memimpin negeri pun masalah. Memimpin negeri pun tak boleh nak bayar gaji orang. Memimpin negeri pun nak atasi masalah asas. Masalah air pun tak boleh selesai. Saudara masih ingat tak? Perlis. Perlis. Menteri Besar Perlis kata apa? Suatu Haji Hadi mengumumkan bahawa Mahathir Mohamad adalah penasihat kepada 4 negeri PAS. Mahathir adalah penasihat kepada 4 negeri PAS. Apa komen dalam ucapan Menteri Besar Perlis? Dia kata, tuan-tuan, kita bersyukur sebab Mahathir diletak sebagai penasihat termasuk negeri Perlis, dia kata. Mahathir ni ada pengalaman menarik pelabuh. Mahathir dah ada pengalaman 22 tahun jadi Perdana Menteri. Kita yakin dengan Mahathir bila dia jadi penasihat kepada negeri kita. Lepas ini, dia kata, kita tak perlu lagi minta bantuan daripada kerajaan pusat. Ini ucapan Menteri Besar Perlis. Betapa yakinnya dengan Mahathir. Kan? Bila Mahathir jadi penasihat kepada 4 negeri ni, dia kata masalah akan datang kita tak perlu lagi bantuan pusat. Baru 2-3 hari lepas, Anwar pergi ke Perlis. Lautan dia bertemu dengan rakyat di Perlis. Kan? Dan akhirnya merayu dengan Menteri Pusat bantuan. Anwar bagi juga 14 juta. Dapat Perlis 14 juta, saudara. Boleh jugalah bayar gaji kaki tangan kerajaan negeri Perlis. Ada tak Anwar kata, minta ke Mahathir lah. Kan baru-baru ni kau cakap. Kan? Baru-baru ni kan kau cakap itu lagi. Secara terbuka kau sebut Perlis tak perlu lagi bantuan pusat. Sebab Mahathir dah lantik penasihat. Boleh je Anwar nak cakap macam tu depan Menteri Besar Perlis. Tapi itu bukan akhlak Anwar. Kalau dia ikut emosi, peribadi, dendam, dia boleh cakap macam tu. Dan Menteri Besar Perlis tak kata apa. Memang dia ucap pun. Memang dia kata macam tu pun. Kan? Tapi Anwar bukan macam tu. Dia fikir dalam Perlis tu ada lagi orang Melayu, ada lagi orang Islam ramai, dan ada lagi rakyat dia di Perlis. Kan? Kenapa? Kerana kesilapan dan kebodohan Menteri Besar. Takkanlah Anwar nak hukum rakyat Perlis. Sebab itu Anwar luluskan 14 juta. Kalau saya jadi Menteri Besar, saya malu. Saya malu. Orang yang kita hina, orang yang kita rendah-rendahkan, sampai kepada orang yang kita kata tak perlu lagi kita minta dengan pusat, tiba-tiba orang untuk bantu kita di waktu kita susah. Patut kita malu. Tapi ada dapat malu tak? Tak ada, saudara. Pemimpin PAS ni mana reti malu. Tak berhenti mengaku salah, tak pernah minta maaf. Ini pemimpin PAS. Pernah saudara dengan Haji Hadi minta maaf? Tak percaya, cuba saudara Google, type Hadi Awang mohon maaf, saudara takkan jumpa. Tapi kalau type Anwar Ibrahim minta maaf, Anwar Ibrahim mohon maaf, saudara akan jumpa. Ini pemimpin. Ya? Bila dia rasa ucapan dia boleh menyinggung perasaan orang, walaupun betul, tetapi dia rasa ada orang tersinggung, maka dia minta maaf. Ini menyesatkan orang, mengkafirkan orang, sudah tak minta maaf, saudara. Dia takkan minta maaf. Kan? Bila dia pernah tuduh PMX sebagai Freemason, sedangkan Anwar buktikan bukan dia terlibat dalam Freemason. Ada Haji Hadi minta maaf? Dia tak minta maaf. Takkanlah dia ulama, dia kata nak minta maaf dengan Anwar Ibrahim. Dia ada keegoan, dia ada. Ni masalah dia, bila ulama ada keegoan, bila ulama ada kesombongan dan keegoan, dia tak akan minta maaf. Kan? Dan kita kena faham, orang yang sombong dan ego ini adalah perangai iblis. Kalau nak kaji ilmu, ya betul, Haji Hadi ada ilmu. Kita akui dia orang berilmu. Dia ada mengajar kitab, dia ada menulis buku, dia ilmu banyak. Dan kita jangan lupa bahawa ilmu juga kadang bukan penjamin untuk kita masuk syurga. Ilmu juga bukan penjamin kita ni baik. Kalau nak kaji ilmu, selak kali saya dah ulang. Selalu saya sebut, kalau nak kira ilmu, iblis lagi banyak ilmu dia. Kalau nak kira ilmu lah, iblis lagi banyak ilmu. Sebelum Haji Hadi kenal kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, iblis dah tahu dah Allah. Allah itu satu. Allah itu wujud. Allah itu qidam. Allah itu baqa. Iblis dah tahu dah.
Sebelum Haji Adi lahir lagi. Sebelum manusia wujud lagi, Iblis tahu dah. Allah satu, Allah itu Esa, tidak ada Tuhan yang lain. Allah itu tidak beranak dan Allah itu tidak diperanakkan. Itu Iblis tahu dah. Sebelum Haji Adi tahu. Sebelum Haji Adi tahu tentang syurga dan neraka, Iblis kata, aku dah duduk kat syurga. Aku dah menikmati kehidupan di syurga. Haji Adi sekadar bercakap aja, sembang tentang syurga dan neraka. Dia tak nak masuk syurga, dia juga tidak mahu masuk neraka. Tapi Iblis kata, aku tahu, aku pernah duduk di syurga. Maknanya segi ilmunya Iblis lagi tahu, banyak tahu. Dan Iblis juga tahu akan lahirnya Nabi Allah Adam. Iblis juga tahu Nabi Allah Adam itu dicipta dari tanah. Kan? Iblis juga tahu akan lahirnya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Haji Adi tahu. Iblis tahu. Tapi kenapa Iblis masuk neraka? Kenapa? Ilmu dia banyak. Ya, ilmu dia banyak. Dia kenal Tuhan. Ya, dia kenal Tuhan. Dia tahu tak? Dia percaya pada Tuhan. Dia percaya Tuhan. Iblis ni percaya pada Tuhan tapi dia sombong. Ya. Jangan kita kata Iblis tak percaya pada Tuhan. Iblis percaya pada Tuhan. Dia tahu Tuhan itu satu. Dia tahu Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi, dia tahu. Bahkan dia tahu Tuhan cipta dia. Dia tahu. Tapi apa? Sebab dia sombong. Sombong dia, saudara. Iblis ni, dia tahu. Kalau kita baca Al-Quran, kisah bagaimana diciptakan Nabi Allah Adam sebagai khalifah. Di situlah bermulanya keegoan Iblis apabila tidak mahu sujud kepada Nabi Allah Adam AS. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana wa qalu subhanaka in kuntum innal zalimin. Dalam banyak-banyak Al-Quran. Dan qala inni ja'ilu fil ardi khalifah, yang ceritakan tentang kejadian Allah Adam sebagai khalifah. Dan kita juga dalam Al-Quran juga menceritakan bagaimana Allah Iblis itu takbur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia takbur dan bongkak dan dia menjadi orang kafir, kekal dalam neraka. Inilah Al-Quran. Maknanya ilmu ada, banyak ilmu, dia tahu Tuhan itu satu, tetapi dia tak ingkar. Cuma dia ada adab lagi Iblis ni dengan Tuhan. Dia ada adab, saudara. Walaupun dia derhaka dengan Tuhan, dia masuk neraka, tapi dia tahu Tuhan. Dia tahu itu Tuhan yang cipta dia. Dia masih ada adab. Apa adab dia? Apabila dia nak menjadi, dihalau daripada syurga dan dia meminta dengan Tuhan satu permintaan, jangan ambil nyawa dia. Sebab apa? Sebab dia nak menghasut seluruh umat Adam, umat manusia di dunia ini. Dia minta ke Tuhan itu je. Jangan matikan dia sampai kiamat, kan? Sebab dia nak menghasut manusia di muka bumi ini. Iblis pun, tentu Iblis pun, dia masih lagi minta kebenaran Tuhan. Sebab dia tahu Tuhan itu Tuhan, dia tahu. Tapi sebab dia sombong. Tapi sombong dia masih ada adab dengan Tuhan. Dia minta kebenaran Tuhan. Boleh tak dia tu? Kan? Saya nak minta izin hasut semua manusia supaya kufur kepada Allah. Kan? Allah kata buatlah. Kamu buat kalau kamu dapat buat. Maknanya dia masih juga ada respect, cuma dia ada sombong sikit lah. Kan? Hadi ni dia tengok musim. Waktu bila dia nak respect pemerintah, waktu bila dia nak respect raja, waktu dia perlukan kepada raja. Bila nak jadi menteri, bila nak jadi ahli parlimen angkat sumpah pun, masa tu dia perlukan kepada raja. Waktu dia jadi kerajaan, dia perlukan sokongan raja. Waktu itu dia akan hormat raja. Waktu itu dia akan baca ayat Quran. Kan? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Dia akan bagi tahu rakyat kena taat pemerintah. Waktu dia jadi kerajaan lah. Waktu itu dia akan sanjung raja-raja sebagai ulul amri yang wajib ditaati. Tapi bila dia tidak jadi kerajaan, dia jadi pemangkang kepada raja. Apa dia kata kepada raja? Dia akan kata kepada rakyat, titah raja itu bukan qati. Titah raja itu bukan qati. Mana raja ni adalah manusia. Maka apa yang disebutkan itu bukan muktamad. Qati ini muktamad lah. Betul lah.
Selain daripada Allah dan Rasul, mana ada lagi yang qat'i? Tidak muktamad. Siapa pun letaklah imam-imam mazhab pun bukan qat'i, tidak muktamad. Kan? Apatah lagi kita gaji-gaji biasa ni. Tapi kenapa perlu disebut macam itu? Sebab dia tidak ada adab. Dia tidak ada adab, saudara. Apa yang disebut itu betul, memang betul, tapi dia tidak ada adab. Kan? Bila dikatakan jatah raja itu bukan qat'i. Sebab apa? Sebab dia dah hilang kuasa. Itu aja. Waktu dia ada kuasa, dia sanjung raja. Dia suruh manusia taat kepada raja. Dia suruh rakyat taat kepada raja. Tapi bila dia hilang kuasa, dia mempersendakan raja. Inilah manusia bangsat. Kan? Dia bertopengkan kepada ilmu agama. Tunggang agama bila dia perlu. Bila dia perlukan bantuan, dia akan guna Al-Quran ini untuk backup dia. Bila dah senang, dia tendang Al-Quran keluar. Bila dia dapat sokongan, dia bawa RU355. Sebab dia akan gunakan RU355 ini untuk nak panggil semua umat Islam berhimpun menyokong dia. Kita yang bodoh, yang jahil ini pun sama. Macam lembu cucuk hidung, berkumpullah kita yang beramai kat padang merbuk. Kerana kita ingat betul-betul lah Haji Hadi ni berminat untuk nak bawa RU355. Kita pun macam lembu cucuk hidung, berkumpul habis. Semua lembu-lembu ni pakai baju ungu, duduk depan Lebih Hadi. Pompang Lebih Hadi goreng atas pentas. Hudud nyawa kita. Kita kalau tak boleh buat hudud, takkan tak boleh nak buat RU355. Sedap dia cakap. Kan? Tapi Tuhan nak tunjuk kepada kita. Kan? Perangai dia ni, Tuhan berletak dia sebagai kerajaan. Walaupun boleh terbuat atap, tak apalah, jadi kerajaan. Jadi Menteri Agama. Hebat Menteri Agama. Kan? Satu lagi Menteri Undang-Undang. Dia ada dua perkara je. Satu agama, satu lagi undang-undang. Kalau nak buat hudud ke, nak buat RU355 ke, ada dua menteri ni sudah cukup. Dah cukup hebat. Menteri Agama ada, Menteri Undang-Undang ada, parti PAS. Dapat buat tak? Usahakan buat, saudara. Berbunyi pun tidak. Bercakap pun tidak. Tak bercakap langsung. 3 bulan tak bercakap. Alasan dia apa? Covid. Lepas Covid, kerengga pula. Memula Covid, tak boleh buat. Undang-undang tak boleh buat Covid. Dah darurat, tutup parlimen. Kan? Nak bincang macam mana dia kata? Duduk rumah main telur je lah. Kan? Duduk rumah main telur, gaji cukup bulan ambil gaji. Ambil allowance. Kan? Lepas itu main telur lagi. Kan? Cukup bulan ambil gaji. Ambil allowance. Haji Hadi Duta Khas Timur Tengah. Kan? Langsung tak pergi Timur Tengah. Pakai gaji. Ambil allowance. Main telur je. Jadi Duta Khas Timur Tengah. Berperang dengan negara Arab di Timur Tengah. Dia tak tahu. Apa komen dia? Kata kita Malaysia berkecuali. Jadi kita tak tahu lah negara Timur Tengah tu berperang, kita tak tahu. Pasal kita berkecuali. Habis kau jadi Duta Khas Timur Tengah buat apa? Sajalah ambil jawatan. Kan? Jawatan jangan tolak, rezeki jangan tolak, dia kata. Duduk lah. Orang suruh jadi Duta Khas Timur Tengah, dia jadi Duta Khas Pantai Timur. Duduk kat Marang tu. Gaji menteri, gaji mentara Duta Khas, kerja dia apa? Kerja dia mengajar kitab-kitab masjid. Itulah kerja dia. Kerja yang sebenar, yang hakiki dia tak buat. Kan? Tapi kerja dakwah dia buat. Ini yang menjadi penyokong. Dia kata apa? Kalau Haji Hadi tak buat kerja pun, kurang-kurangnya dia buat dakwah. Siapa kata dia makan gaji buta? Dia setiap malam dia ada buka kitab, dia kata. Tengok pandangan malam. Maknanya kalau dia bertaraf menteri ke, rakyat Malaysia bayar gaji dia, allowance dia puluh ribu sebulan-bulan, kurang-kurangnya dia ngajar kitab. Ini pandangan malam macam tu. Walau dia dah tahu, kan? Amanah yang diberikan oleh Allah, gaji yang dibayar oleh rakyat kepada dia, bukan untuk dia mengajar kitab tu. Mengajar kitab ini ramai lagi orang yang mengajar kitab yang tak jadi menteri pun, yang rakyat tak bayar pun gaji dia. Itu kerja dakwah kamu. Sebagai umat Islam, ramai kamu ada ilmu, kamu kena mengajar orang. Wajib menyampaikan sebab kamu ada ilmu. Itu tugas kamu. Yang rakyat bayar ni untuk tugas kamu sebagai Duta Khas dalam kerajaan. Kamu buat kerja, tak buat kerja. Dia tak buat, saudara. Kan? Parlimen pun dia penting. Kan? Usahakan nak pergi timur, negara-negara Pantai Timur, negara-negara Timur Tengah. Parlimen pun dia penting. Kan? Jadi inilah contoh-contoh, saudara, yang saya nak sebut bahawa ilmu setinggi mana sekalipun, tapi kalau tidak ada kejujuran, tak ada apa-apa, saudara. Tidak memberi pun kebaikan kepada umat Islam khususnya dan negara kita ini. Walaupun kita ada orang berilmu, ramai orang berilmu dalam negara kita ni,
Tapi bila ilmu itu disalahgunakan, ilmu itu dijadikan sebagai kepentingan politik, dia tidak memberi manfaat kepada orang Islam. Biarlah orang tu kurang ilmu, tapi sekurangnya dalam hati dia apa? Ada roh Islam. Keinginan dia nak angkat martabat Islam tu ada. Walaupun dia bukan ulama, walaupun dia bukan ustaz, tetapi dalam hati dia, darah dia ada roh Islam yang nak angkat martabat Islam. Itu dah cukup. Daripada ada ulama yang lebay, pompang-pompang baca, maki hamun orang, duk mengkafirkan orang, memunafikkan orang, duk melaga-lagakan antara kaum, tak ada manfaat, saudara. Tak ada manfaat langsung kepada umat Islam. Bahkan dia akan mencemar nama baik Islam. Bukan Islam akan lihat Islam ini macam itu. Kan? Apakah ini perangai orang Islam? Kan? Apakah ini akhlak orang Islam? Dia ni akan menjadikan Islam semakin jauh. Sebab adanya lebay-lebay politik yang macam ini. Ya, lebay-lebay politik yang macam ini. Dan tak ada pula guru-guru agama yang nak menegur golongan ini. Sebab tu dalam isu stalking ke, isu apa pun, yang kalimat Allah sebagainya, sepatutnya bila ada mana-mana ulama mengeluarkan kenyataan yang melampau, sepatutnya ada golongan ulama yang ada menegur. Kena ada. Tapi kebanyakan ulama lain tak nak tegur. Ini politik. Tak pilih, ini orang politik, aku bukan politik. Apa kami tahu? Itu kesilapan dia, saudara. Ini kan makan isu politik lagi. Ini isu nama Islam itu tercemar. Bukan isu politik. Yang keluar daripada mulut mereka, ya, itu ada lebay, parti PAS, contoh. Tapi yang keluar daripada mulut dia itu melibatkan nama baik Islam. Tanggungjawab ulama-ulama yang lain yang tidak berpolitik, contohnya, tanggungjawab mereka adalah menegurnya. Menegur bukan atas dasar politik, tapi menegur atas apa yang kamu cakap itu salah. Itu bukan cara Islam. Kan? Tapi tidak ada yang tegur. Sebab itu mereka ni semakin lama semakin berani. Semakin lama mereka semakin melampau. Macam saya sebut tadi, hari ni cerita lah pasal kasut Vern. Kan? Ada lengkar-lengkar tu, ada tulisan Allah. Dia akan cari, saudara. Sikit lagi soal tulisan Siam tu pun, dia akan terjemahkan. Tengok tulisan Siam tu ada kalimat Allah. Sampai ke tahap itu. Kan? Bulu ketiak bersimpul pun dia kata, ni bulu ketiak tu, tengok Cina tu. Bulu ketiak dia tu bersimpul-simpul, ada macam kalimat Allah tu, itu menghina. Sampai ke tahap itu nanti kita biarkan. Apakah ini kita nak Islam kita dipandang sehina itu? Kan? Sebenarnya Islam bukan macam itu. Islam kalau kita ada benda tak baik, Islam mengalak kita tegur. Orang yang menentang kita baru kita lawan. Selagi dia tak menentang kita, tak boleh kita lawan dia. Kita perlu dekati dan kita perlu nasihat dia. Sebab apa peperangan Islam dulu berlaku di zaman Nabi? Sebab Islam itu ditentang. Mereka datang menyerang kita, mereka datang memusuhi kita, menentang kita. Waktu itu kita kena pertahankan diri dan kita kena lawan. Selagi mereka tak menentang kita, selagi itulah kita kena mendekati secara hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ini pendekatan dakwah penuh hikmah dan bijaksana. Ini yang digunakan oleh almarhum Tok Guru Nazir dulu. Sebab itulah waktu era dia, Tok Sami ke Tok Cha ke apa-apa pun, semua cukup bangga dengan almarhum Tok Guru Nazir. Sebab cara hikmah dia. Walaupun masa itu pimpinan DAP agak kasar bercakap, kita masih ingat lagi Mendiang Kapasing. Dia pernah kata lagi kasar. Mendiang Kapasing ni, saya masih ingat lagi dia kata apa kat PAS. Kalau PAS nak laksanakan hudud, langkah mayat saya dulu. Ini kata-kata popular daripada Mendiang Kapasing. Masa itu, kalau sekarang lah ucapan itu dikeluarkan, penuh pada merebuk, saudara, dia orang berhimpun. Tapi ketika itu tak ada. Kan? Orang PAS tak melompat. Padahal perkataan itu cukup kasar. Sekarang ni kalau diucap sekarang ni, rasa saya, kalau itulah perkataan yang keluar dari pimpinan DAP, tak tahu lah. Kan? Mendiang Kapasing sebut, kalau nak buat hudud, langkah mayat saya dulu. Tak ada waktu itu pimpin PAS yang melompat-lompat. Sebab apa? Tok Guru Nazir dah kawal. Apa kata Tok Guru Nazir? Kan? Kita tak boleh marah dia pasal dia bukan Islam. Kalau dia percaya hudud, dia percaya Islam, dah lama dah dia masuk Islam, dia tak percaya. Dia tak percaya dan sebab itu dia tidak tahu pun tentang hukum Islam ni. Kita lah kena terangkan dia. Itu yang Tok Guru Nazir mendampingi Kapasing. Bahkan dia menyambut hari jadi di rumah Kapasing. Potong kek di rumah Kapasing.
Itu hikmah dan bijaksananya dia menangani isu ni. Dan apa kesannya, saudara? Alhamdulillah, suatu convention Pakatan Rakyat, saya masih ingat, di Selangor, Shah Alam, convention Pakatan Rakyat. Ketika itu di atas pentas Tunku Aziz masih ada, kapal Sing pun masih ada ketika itu. Terima kasih Ridwan Rosli. Kapal Sing pun masih ada di situ, dan perwakilan-perwakilan Pakatan Rakyat berada di dalam dewan itu. Kapal Sing berucap, dia kata dia minta maaf apabila dia pernah menyatakan nak buat hudud langkah mayat saya. Saya tarik balik dan saya minta maaf. Dan bagi saya, bagi DAP, dia kata kalau PAS masih nak buat hudud, kita tidak ada masalah, tapi naklah diadakan secara kita berunding dan berbincang, kerana ianya melibatkan perlembagaan persekutuan. Saya dulu menentang hudud bukan kerana hukum itu hukum agama, dia kata. Saya menentang hudud sebagai saya seorang peguam. Saya tahu hudud itu bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Atas dasar itu saja saya menentang, dia kata. Tapi selepas ini kalau PAS nak buat, dia kata, kita perlu ada perbincangan sebab dia melibatkan pindaan perlembagaan persekutuan. Ini yang diucapkan oleh Kapal Sing. Dia tarik balik ucapan dia mengatakan nak buat hudud langkah mayat saya itu. Dia tarik balik dan dia minta maaf. Sebab apa berlakunya macam tu, saudara? Sekeras-keras hati Kapal Sing ketika itu boleh dilembutkan dengan hanya seorang Tok Guru Ni Aziz. Tengok, ini Islam. Itu keindahan Islam, saudara. Bukan dengan cara melompat-lompat, singkat jubah nampak telur, kan? Bila orang cakap sikit Islam sikit, kita pun melompat-lompat, kan? Macam kena belacan. Marah sangat. Orang hina Islam sampai tak sedar kita pun singkat jubah kita nampak telur kita, kan? Punya dah kita nak berperjuang Islam kononnya. Letup sana, bakar sana, letup sana, baling bom sana, bom sini. Islam takkan diangkat martabat dengan perangai macam itu. Tengok negara Arab yang lain. Macam tu dah perangai dia. Letup sana, bakar kereta, bakar bangunan. Apakah Islam terangkat di negara mereka? Tak. Berlakunya perperangan saudara. Islam sama Islam berperang. Akhirnya negara itu dikontrol oleh bukan Islam. Akhirnya negara itu dikontrol oleh boneka barat. Sebab apa? Sebab kita sama Islam pun tak mampu nak tabir negara. Kita sama Islam pun tak reti nak melakukan, nak mengangkat Islam kita dengan baik. Kita bertempur dengan benda-benda macam ini. Maka akhirnya negara itu dimiliki oleh orang barat. Boneka orang barat. Contoh macam Iraq, kan? Marah pada Saddam Hussein, pompang-pompang macam-macam. Habis lama sekali naik presiden baru, yang presiden itu dikontrol, remote kontrolnya oleh Amerika Syarikat. Itu yang terjadi. Sebab itu dia Malaysia yang buat macam itu. Nak angkat martabat Islam, kena fikir, cari pemimpin yang betul-betul nak angkat martabat Islam, bukan pemimpin-pemimpin yang hanya nak tonggang Islam. Itu saya nak beritahu. Okey, dan nak lebih bercakap punya pasal kejap lagi. Tokek Bazar Ramadan. Bazar Ramadan itu pula tutup kedai, saudara. Saya datang masa ini macam saya sebut tadi lah, kan? Kalau saya pergi Bazar Ramadan, saya suka pergi di penghujung-penghujung. Sebab di penghujung-penghujung sekarang pukul apa? 6.30, kan? Di penghujung ni pedagang Bazar Ramadan biasanya dia akan nak berkemas nak balik. Masa itu dia kata ada lebih tu dia nak sedekah lah. Jadi Ana sebagai ustaz, Ana akan ambil peluang bila orang sedekah. Sebab Ana ni ustaz sampul. Ana suka benda-benda free. Tengok saya tunjuk sekejap. Saya tunjuk suasana. Tu. Ni betul-betul. Ni dah 6 lebih ni, orang tak beramai dah ni, orang dah ramai balik dah. Ni depan ni DIY. Jadi orang dah kurang orang. Inilah waktu yang sesuai bagi saya untuk saya menampilkan diri saya supaya saya dapat air free, saya dapat kuih-kuih free. Kita pun Ana ni ustaz sampul, jadi Ana suka benda-benda free lah. Sebab Ana kalau ceramah mana-mana pun orang bagi Ana sampul, kan? Ana bagi tazkirah di masjid-masjid pun Ana dapat sampul, kan? Kalau Ana kena saman pun walaupun Ana bayar Ana tidak ada masalah. Bazar Ramadan pun Ana suka benda-benda free. Sebab itu Ana mudah kehidupan Ana. Walaupun pandai-pandai dia nak hidup lah, kan? Kalau dia buat kerja bakar sepak tokong, dah kena tangkap lah dengan cerita, kan? Dah bawa balai dah. Itu hari dia balori. Dah masuk 6 bulan penjara. Ni sepak tokong dia tahulah berapa penjara lah. Saya silap dia hari raya dalam lokal, kan? Sebab apa? Nak berjihad punya pasal, nak angkat Islam, nak berjihad punya pasal sepak tokong.
Kan? Dia rasa dia boleh mati syahid kot dalam rokab. Masa tu ada tak apa ni, ulama-ulama datang bantu dia, tanya masalah dia, hantar peguam ke, ada? Tak ada. Kan? Tak ada, dia tak tahu dia. Kau orang lah. Kan? Dia tugas-tugas pemimpin dia lah untuk memanaskan. Dia bagi-bagi panas, ulama yang bodoh ni buat kerja. Kata kau kena tangkap, kau masuk lah. Kan? Pemimpin tetap jadi wakil rakyat. Pemimpin terus jadi ahli parlimen. Itulah kebodohan kau orang. Jadi sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Terima kasih kepada yang bagi gift. Yang tak sempat saya tengok dari ramai yang bagi gift. Terima kasih banyak. Awal bagi duit raya kat saya. Jangan lupa bayar zakat fitrah. Tinggal berapa hari lagi Ramadan ini. Dan di kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat berpuasa, selamat hari maaf zahir dan batin. Kita lagi saya nak turun nak mendapatkan perkara-perkara percuma. Perkara-perkara percuma saudara daripada bazar ni. Tapi saudara janganlah ikut tips saya. Tips saya ni hanya digunakan oleh lebay-lebay aja. Saudara janganlah pula pergi bazar, pergi last minute, time orang nak turunkan kemah kan, nak kemas, baru saudara datang nak dapat kononnya nak dapatkan apa? Nak dapatkan makanan free. Janganlah macam tu. Ini taktik ni saya je. Ulama-ulama je boleh guna taktik ni. Okey. Jumpa lagi lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.